Okay, so kali ni kita akan go through this chapter. Pertama sekali, chapter 4 insurance ni dia melibatkan beberapa konsep insurance daripada konsep function, benefits, nature, underwriting, pricing, reinsurance, law of contract, principles dan juga scope of insurance. Okay. Saya pergi one by one. Pertama sekali kita nak tengok konsep of insurance. Okay. So, by definition, insurance dia kata merupakan satu agreement atau perjanjian yang mana a group of individual yang menghadapi similar risk. Okay. Yang boleh share the fictitious losses. Okay, bermaksud kat sini, satu grup besar menghadapi risiko yang hampir sama dan mereka bakal berdepan risiko yang kita katakan sebagai fictitious losses. Maksud fictitious dekat sini adalah secara tidak sengaja ataupun secara kemalangan. So, kalau ianya disengajakan memang tidak boleh diinsurankan lah. Okay, macam kes bunuh diri dan sebagainya. Tetapi ada juga syarikat yang sekarang dah cover kes suicide dan bunuh diri, tetapi itu bergantung kepada syarikat insurans tersebut lah. Okay. Tetapi pada dasarnya it must be fictitious, secara tidak sengaja. Kebakaran itu tidak sengaja. Okay. Bukan disengajakan. Kalau tak, memang insurans tak boleh cover. Okay. Contoh. So, diorang ni akan transfer the risk itu kepada syarikat insurans. Insurer ni syarikat insurans ya. Okay. So, yang akan agree bersetuju untuk membayar pampasan terhadap losses tersebut. So, people yang ramai-ramai menghadapi risiko yang hampir sama ni, dia akan bayar duit ataupun premium money kepada syarikat insurans. Premium biasa dia bayar bulanan lah, secara bulanan, 200 bulan ke 300 sebulan ke, bergantung kepada jenis polisi dan juga risiko dia. Dan dia akan kumpul duit ni. Duit ni akan dikumpul oleh syarikat insurans dan membentuk satu dana yang sangat besar, dan duit ni lah yang dia akan guna untuk bayar pampasan tadi. Okay? So, itu yang dimaksudkan dengan insurans itu sendirilah, merupakan perjanjian antara pembeli insurans dan juga syarikat insurans. Okay? Next adalah ada beberapa jenis konsep dalam insurans. Pertama adalah risk transfer mechanism, kedua creation of the common pool, dan ketiga adalah equitable premium. Okay. So, risk transfer mechanism, konsep pertama adalah insurans tu akan sendiri akan provide satu financial security, dijamin daripada sudut kewangan. Kenapa? Kita transfer segala risiko yang kita mungkin bakal hadapi tadi kepada syarikat insurans. Okay, sekiranya berlaku kemalangan, instead of kita kena guna duit sendiri, keluar duit sendiri, bayar kereta yang rosak dan sebagainya, bayar charge masuk ward hospital dan sebagainya, tetapi bila kita ada insurans, kita boleh transferkan risiko tu pada syarikat insurans. Sebab tu kita biasanya beli insurans lah, supaya bila berlaku apa-apa macam tadi, syarikat insurans yang bayar. So, itu yang kita panggil sebagai risk transfer mechanism. Okay. Dia insurans tidak akan prevent risiko tu daripada berlaku, tetapi sekiranya ia berlaku, kita boleh kurangkan, minimize dari sudut loss tadilah. So, instead of kita kena cover sendiri, so syarikat insurans boleh tolong cover. Okay. So that's why dia kata the owner can transfer the financial consequences tadi kepada syarikat insurans. Insurans ni syarikat insurans lah. Okay. Of course, sebelum tu kita kena bayar premium bulanan lah kepada syarikat insurans tersebut. Okay. Keduanya adalah konsep creation of the common pool. Okay, konsep creation of the common pool. Konsep creation of the common pool ni dia merupakan, kalau kita sebut pool kan, mungkin awak ingat satu pool adalah satu kolam besar. Yes, betul. Creation of the common pool. So, insurance company dia akan set up its
Maknanya dia akan set up diri dia tu sebagai satu pool yang sangat besar, satu kumpulan group yang sangat besar. Kenapa? Dia akan kumpulkan people yang memiliki risiko yang hampir sama ni. So dia pool together, dia kumpulkan untuk membayar kerugian yang dihadapi oleh hanya beberapa orang yang menghadapi loss. Betul tak? Dalam 100 orang yang membeli insurans polisi, tak semua 100 orang tadi akan claim losses. Sebab dia orang hanya boleh claim sekiranya loss tu berlaku. So dalam 100 orang mungkin hanya 10 orang je lah kita katakan yang claim. Contoh, okay? So bermakna dekat sini syarikat insurans akan guna dana yang dia dah kumpul banyak-banyak tadi daripada 100 orang. So dia akan gunalah duit ni untuk bayar losses kepada yang menghadapi loss tadi. Okay, itu konsep dia lah. So sebab tu the larger the group, lagi besar kumpulan risiko yang dia kumpulkan tadi, lagi dekat actual losses yang akan dialami oleh yang dipredik tadi, lagi dekat losses yang akan dialami oleh syarikat tersebut lah. Contohnya dalam ni dia katakan based on the law of the large number. Okay, semakin besar kumpulan risiko yang serupa, okay, mesti risiko yang sama. Contoh kalau risiko kemalangan, dia tak boleh lari jauh daripada, okay, kalau kemalangan kereta tu akan rosak, sama ada rosak sikit atau rosak total loss. Kalau kemalangan berlaku kecederaan minor, kecederaan kecil, kecederaan teruk yang parah, ataupun kecacatan kekal, ataupun yang paling teruk of course adalah kematian. Okay? So dia tak boleh lari daripada perkara tu. 5 yang saya sebut tadi tak boleh berbeza. Risiko yang akan dihadapi mesti sama je setiap orang. Akan hadapi benda tu, sama ada kereta rosak dia tak cedera, kereta rosak teruk dia cedera. Okay? Cedera pula ada beberapa jenis. So it must be lingkungan ini sahaja supaya semakin hampir kerugian sebenar yang akan dialami oleh kumpulan itu akan menghampiri kerugian yang diharapkan oleh syarikat insurans. Supaya senang dia nak cover the cost of loss tadi. Okay? So the greater of number of the similar risks, the more accurate the insurer can be in predicting the future losses. Betul. Lagi besar kumpulan risiko yang sama, lagi tepat anggaran loss yang dia boleh buat. Okay. So sebab tu dia kena biasanya dia akan dalam satu polisi tu dia dah reka the losses must be ataupun the risk must be almost the same. Tak boleh kita nak insurankan benda yang berbeza-beza dalam satu polisi. Okay, faham Ini yang dimaksudkan dengan creation of the common pool dan juga the law of the large number. Okay, so dia kumpul dana yang besar lah daripada kumpulan grup yang sama. Okay, so the law of the large number ni juga akan membantu syarikat insurans untuk meletakkan jumlah premium bulanan dan juga jumlah pampasan tadilah. Senang dia nak assess, nak menilai berapa banyak premium dan juga pampasan yang akan dibayar kepada pihak yang berlaku loss tadi. Okay. Ketiganya, equitable premium. Syarikat insurans juga bertanggungjawab untuk kita katakan sebagai charge premium yang hampir adil lah, equitable antara satu insured person dengan insured person lain. Okay. Walaupun risikonya berbeza, of course kena diterima oleh kedua-dua pihak lah, antara pembeli insurans dan juga syarikat insurans. Okay. So of course tadi pertama adalah individual pools, dia kata organize for different type of risk. Betul, memang kadang-kadang of course tahap risiko tu akan berbeza-beza lah, tetapi dekat sini syarikat insurans bertanggungjawab untuk memastikan kadar premium yang dikenakan adalah adil. Okay. Of course risk dan hazardnya akan berbeza. Saya bagi contoh antara dua orang yang berkejaya, seorang guru dan juga seorang polis. So rasanya untuk kemalangan tempat kerja, saya rasa you all boleh agak siapa yang lebih berisiko. Of course kita katakan pegawai polis tadilah berbanding dengan profesionnya sebagai seorang guru.
So mungkin based on the profession itself, syarikat insurans terpaksa kenakan kadar premium yang berbeza. Sebabnya risiko dia tak sama kan. Ataupun kalau kita tengok kategori umur, seorang guru yang berusia 25 tahun dengan seorang guru yang berusia 50 tahun. Boleh tak agak siapa yang kena charge lagi mahal premium dia? Of course, yang berumur 50 tahun lah, sebab dia lebih berisiko untuk menghadapi pelbagai masalah kesihatan sebab usia makin lanjut. So of course dalam insurans, the older you punya age, memang the more expensive will be your premium. Lagi mahal kadar premium. Okay? Tetapi of course syarikat insurans harus pastikan kadar premium yang dia charge tu sesuai lah dengan risiko yang akan ditanggung nanti sekiranya berlaku losses. Okay? So, biasanya untuk insurans kesihatan memang saya suggest kalau umur awak masih muda, okay, boleh masuk masa umur yang masih muda lah, sebab biasanya kadar premium awak lebih rendah berbanding dengan usia yang lebih tinggi. Of course, seiring dengan usia, kadar premium awak akan berubah lah. Okay, itu mengikut perjanjian awak lah dengan syarikat insurans. Okay, so 3 benda ni konsepnya. Okay. So kita pergi pada function sekejap. Function ada primary function. Primary function yang tadi, syarikat insurans akan bertindak sebagai insurans itu sendiri akan bertindak sebagai risk transfer mechanism. So people yang beli insurans boleh transfer risk itu kepada syarikat insurans lah. Okay. Secondary function ada banyak. Secondary function kita ada macam untuk bisnes maknanya dengan membeli insurans, bisnes akan kita katakan boleh avoid necessity freezing capital reserve lah against losses. So syarikat-syarikat besar biasa dia akan beli polisi insurans untuk pekerja dia dan sebagainya. Okay, kalau berlaku apa-apa, syarikat insurans akan tanggung. Instead of dia sendiri nak tanggung untuk losses, dia boleh serahkan perkara tu kepada syarikat insurans. Insurans juga membantu untuk stimulate business enterprise. Insurans memang banyaklah facilitate, memudahkan lagi financing of property by bank dan juga facilitates overseas trading. Sekarang semua benda ada insurans. Tak kira lah awak beli rumah ke hartanah dan sebagainya. So semua ni dah ada insurans kan zaman sekarang. So memang akan membantu merangsang bisnes dan juga jual beli lah dekat luar sana. Okay, so biasanya apa-apa insurans akan cover. And 3, boleh bantu remove fear and worry terhadap pembeli insurans. So kalau dah ada insurans, biasa kita kurang risau sikit compare dengan tak ada. Okay, reduction of losses. Okay, membantu mengurangkan losses. Sekiranya kita beli insurans, normally kita akan transfer the risk to the insurance company. So dari sudut severity ke frequency ke, benda ni akan bantu minimizekan loss tadilah. Sebab apa-apa berlaku, syarikat insurans akan cover. Okay, so itu yang dimaksudkan dengan secondary function of insurance lah. Okay. Dan ketiganya kita ada indirect function. Indirect function ini untuk tujuan pelaburan, invisible export dan juga sources of employment. Fungsi insurans juga membantu bidang pelaburan. Sebabnya syarikat insurans dia ada dana banyak. So dari sinilah dia buat bisnes dengan investment. So dia invest dana yang dia ada untuk dapatkan lebih banyak profit lah in the future. Okay. So itu yang dimaksudkan untuk investment fund. Invisible export. Biasanya benda ni membantu countries balance of payment. Saya rasa awak belajar dalam ekonomi, BOP kan, balance of payment. So sebab insurans ni kadang-kadang ada dari luar negara. Contoh seperti Britain dan sebagainya. So syarikat besar daripada Britain, so dia akan forwardkan dia punya insurance policy structure business dia ke Malaysia. So ada usaha sama dekat situ.
akan generate more income lah sebenarnya. Okay. Sources of employment